Alhamdulillah ada kembali kita bersama lagi dan seperti yang telah pun kami janjikan, sekarang kita bersama dalam siri segmen Tazkirah kita. Sekali ini kita membawakan tajuk iaitu yang sangat menarik juga mengenai dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai kita berada di bulan Rabiul Awal ini ya, kita memperingati akan kelahiran kekasih Allah Nabi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai juga kita berada di majlis ilmu pada saat ini dengan membawakan tajuknya menengani gejala, sebetulnya tema menengani gejala mental. Mungkin ada hubung kaitnya Intan mengenai dengan perkara ini. Jadi silakan Intan. Jadi alhamdulillah Isya, pagi ini kita pun menjemput seorang tetamu undangan kita. Jadi kita terus saja memperkenalkan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Supari, iaitu pegawai agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Apa Ustaz ya, tajuk kita pada pagi ini iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti kita ini maklum di mana baginda adalah seorang rasul yang tinggi derajatnya di sisi Allah SWT dan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Jadi Ustaz sebagai mukadimah mungkin boleh Ustaz kongsikan kepada penonton kita mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Intan dan Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Alhamdulillah, insya-Allah tajuk yang akan kita ni bincangkan sama-sama pada kali ini ada kaitannya dengan kita ni meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-107, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Daud dan Intan sebenarnya mengenai dengan perkataan rahmat atau yang disebutkan pada ayat tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada menerangkan. Katanya ada dua maksud di sana. Satu, rahmat bagi orang yang beriman, dan yang kedua rahmat bagi orang yang tidak beriman. Jadi rahmat bagi orang yang beriman itu ialah apabila kita ni mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni akan mendapat kehidupan yang tenang dan bahagia, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat nanti. Kemudian maksud rahmat bagi orang yang indah beriman itu ialah terselamat daripada malapetaka. Kalau kita ni perhatikan sirah-sirah umat nabi-nabi terdahulu, ada di antara mereka ni terkena azab. Ada yang ditelan oleh bumi, ada yang ditelan oleh lautan dan sebagainya. Sebagai contoh kan zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka tu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi nabi-nabi selepas satu umatnya melakukan LGBT. Itu contoh. Kemudian menipu dalam perniagaan, habis dorang ni. Ditelan bumi dan sebagainya, ada yang bala tu daripada langit turun ke bumi. Tapi kita ni bayangkan sejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi rasul, perkara macam ni indah lagi pernah terjadi. Tapi kalau kita ni perhatikan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu masih dilakukan sampai sekarang ni. Itulah yang dimaksudkan rahmat. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, walaupun indah beriman tapi selamat daripada malapetaka ataupun azab seperti mana yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Kemudian kita ni tahu bahawa dua misi utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul itu adalah menerusi dakwahnya. Yang pertama penyucian akidah, kemudian yang kedua pelaksanaan syariah Islam. Kemudian di samping itu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menitik beratkan tarbiyah mengenai dengan akhlak, khususnya kepada kita ni semua umat Islam. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi insya-Allah pada pagi ini ingin saya kongsikan beberapa akhlak sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam menjaga kesihatan. Jadi bila sebut kesihatan di sini
maksudnya menyeluruhnya, Ya. bukan saja kesihatan fizikal, mental masuk juga, rohani pun masuk juga. Jadi yang pertama, macam mana sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjaga kesihatan? Yang pertama, baginda Rasulullah ini selalu bangun awal sebelum subuh. Penting sekali. Bangun awal. Bila ditanya berapa jam sebenarnya jam untuk tidur ni yang cukup, rata-rata mengatakan 8 jam. Sebenarnya 5 jam, 4 jam pun cukup sebenarnya untuk kita tidur. Tapi syaratnya kita ikut je sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah hari itu tidurlah sekejap. Tidur sekejap 20 minit, 30 minit, sejam pun boleh. Selepas zuhur. Selepas zuhur itu tengah hari itulah. Itu dipanggil sebagai kailulah kan. Jadi kalau kita ni lakukan benda-benda macam ni, ia macam kita ni charging sekejap tu. Tapi bila kita ni lakukan, maka selepas ni bangun tidur daripada tengah hari itu, kita ni akan lebih bertenaga daripada sebelumnya. Jadi maksudnya di sini, indahlah perlu 8 jam sebenarnya. Jadi baginda Rasulullah ni, caranya menjaga kesihatan ialah dengan bangun awal sebelum subuh. Pukul berapa tu? Contoh, bangun pukul 4, 3.30 mungkin awal. Tapi Alhamdulillah kan, sekurang-kurangnya kita ni bila bangun awal 3.30 itu, dapatlah mandi sekejap. Kemudian dapatlah sembahyang tahajud, 2 rakaat. Mungkin ada sesuatu yang hajat kita ni itu belum tercapai, tapi kita ni mau ia tercapai, sembahyanglah tahajud kan. 2 rakaat, 4 rakaat, 12 rakaat lagi dah. Kemudian boleh kita ni luangkan masa kita ni dengan mengaji Al-Quran, mungkin berzikir. Zikir sebelum subuh, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali saya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk azan subuh itu akan diampunkan dosa-dosa kita ni yang terdahulu walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak tu. Itu yang pertama, macam mana baginda Rasulullah menjaga kesehatannya bangun awal sebelum subuh. Tapi sebelum tidur itu pun ada je sunnah baginda Rasulullah kan. Mengiring di sebelah kanan, di atas tulang rusuk kanan kita ni kan. Tapi menurut kajian bahagian kesihatan, sebenarnya banyak kelebihan tu kenapa baginda Rasulullah tu mengiring ke sebelah kanan. Sebab jantung kita ni sebelah kiri. Ia membagi peluang untuk jantung kita ni berehat. Kemudian melancarkan perjalanan pernafasan kita ni, oksigen kita ni masuk ke dalam badan kita ni. Kemudian ia juga merehatkan otak sebelah kiri kita ni. Sebab kita ni tahu bahawa otak sebelah kiri ni ia mengontrol pergerakan sebelah kanan. Kan dalam kehidupan seharian tadi banyak menggunakan kanan daripada kiri. Hatta makan pun sebelah kanan, menulis pun mungkin ada orang ramai sebelah kanan. Jadi kalau kita ni tidur mengiring sebelah kanan itu, ia boleh merehatkan otak kita ni sebelah kiri sebab otak sebelah kiri ni lebih banyak bekerja daripada otak sebelah kanan. Kemudian ia boleh merehatkan paru-paru kita ni. Sebab paru-paru sebelah kiri itu lebih kecil daripada kanan. Bayangkan kalau sekiranya orang basar mengimpit orang damit pisan. Sebab paru-paru sebelah kanan itu lebih besar daripada sebelah kiri. Jadi itulah di antara kelebihan daripada segi kesihatan kenapa baginda Rasulullah itu tidur mengiring ke sebelah kanan. Kemudian yang kedua ialah menjaga kebersihan. Ini pun penting untuk mendapatkan kehidupan yang sihat itu, kita ni mesti menjaga kebersihan. Kebersihan luaran, kebersihan dalaman. Macam cuci kereta. Kalau tadi mencuci kereta ada lang-lang rasanya kalau tadi mencuci di luar ni, tapi dalam habis berjurit. Macam benda sempurna rasanya. Dia sempurna ataupun dalam ni luar dia mencuci. Payah je orang melihat, orang kadang-kadang orang menilai kita ni mula-mula dari luaran kan. Bila melihat luaran kereta kita ni kamah, pengutor ni anak-anak. Padahal kita ni membersihkan di dalam kan. Tapi alangkah indahnya kalau sekiranya kita ni menjaga kebersihan itu luar dalam. Seperti contohnya kan. Contoh baginda Rasulullah kalau menjaga kebersihan luaran, rambut, Masya Allah, baginda Rasulullah ini selalu menyisir rambutnya. Dipakai lagi minyak zaitun untuk menjaga kekemasan rambutnya itu. Kemudian baginda Rasulullah ini suka memakai calak mata. Calak mata itu namanya batu ismit. Batu ismit, tapi baginda Rasulullah bila memakai calak mata ketika tidur sebenarnya untuk perubatan supaya mata itu sentiasa tarang dan sebagainya. Kemudian baginda Rasulullah ini juga selalu boros gigi banyak orang kata. Bayangkan baginda Rasulullah boros gigi sehari 5 kali paling kurang. Sebab apa? Sebab setiap sebelum sembahyang baginda Rasulullah kan boros gigi. Kalau kita ni mungkin
ada yang sekali sehari kali ya, luan sep bandar sudah tu ya. Bila ditanya kenapa harus gigi sekali sehari, kan sep buat giginya mahal. Tapi tadi bayangkan baginda Rasulullah itu minimum lima kali tu, itu cara baginda Rasulullah menjaga kesihatan. Lepas itu memotong kuku, mencukur misai ataupun trim misai sedikit, jaga kebersihan pakaian, dan baginda Rasulullah suka harum-haruman dan sebagainya. Kemudian cara baginda Rasulullah menjaga kesihatan jasmaninya, kebersihan jasmaninya, baginda Rasulullah sentiasa beristighfar, berzikir, baca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran itu ia mampu membersihkan rohani kita ni. Kemudian seterusnya ialah tidak memiliki rasa dengki. Ni yang ketiga ni. Ia ada kaitan dengan mental sebenarnya ni. Untuk menjaga kesihatan ni, jangan kita didengki-dengki. Kadang-kadang kalau dengki baik, okey. Contohnya kalau kita lihat orang itu rajin mengaji Al-Quran. Aku dengki ke dia rajin mengaji Al-Quran, atau tu contoh okey. Ataupun mungkin orang itu kita didengki sebab dia banyak harta, dan kita lihat orang itu selalu bersedekah. Itu okey. Tapi kalau kita dengki sebabkan keduniaan ni, contohnya apa tu? Contohnya rezeki, macam harta, lihat keritanya, lihat pangkatnya, lihat anaknya, lihat rumahnya. Kadang-kadang kalau tadi dangki kan melihat rumahnya pun tadi banci baru rumahnya tu lagi orang itu. Kadang-kadang kalau tadi dangki kan orang itu dari jauh sudah tadi lihat orang itu, banci aku melihat orang itu. Dari jauh sudah tahu alam dia apa, dah orang itu dah tahu apa pun. Kenapa kan dia banci aku tiba-tiba ni? Itulah disebabkan oleh dangki. Jadi macam mana caranya menghapuskan sifat dangki dalam diri kita ni? Di antaranya kita ni mesti merasakan bahawa setiap sesuatu itu milik Allah. Kalau kita ni merasakan itu milik sianu tu, Tuan Haji, Puan Hajah, milik si fulan tu, maka itulah sebab ni tadi dangki. Sebab tadi merasakan rumah itu miliknya, kereta itu miliknya, pangkat itu miliknya. Tapi kalau tadi rasakan segala-galanya milik Allah, Allah cuma pinjamkan ke dia sementara, mungkin satu hari nanti Allah pinjamkan kita ni. Betul. Jadi insya-Allah itulah cara di antara cara untuk menghakis sifat rasa dengki itu. Kemudian yang keempat ialah sentiasa berfikiran positif. Nabi Muhammad bila keluar daripada rumah kan, contohnya Intanah, baginda Rasulullah ni bila keluar rumah, baginda Rasulullah akan selalu bercakap kepada dirinya sendiri, senyum-senyum dan sebagainya, sampai ada sahabat bertanya, apa yang engkau katakan sebenarnya ya Rasulullah? Rupa-rupanya baginda Rasulullah ni setiap kali keluar rumah, baginda Rasulullah akan mengatakan satu kesulitan, satu kesusahan tidak akan dapat mengalahkan dua kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu cara baginda Rasulullah menjaga pemikiran baginda Rasulullah. Satu kesusahan. Satu kesusahan tidak akan dapat mengalahkan dua kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Benar je tu. Satu lawan dua memang kalah satu. Itulah maksudnya di sini. Jadi yang penting di sini bila kita ni amalkan sunnah ni, contohnya katakanlah yang baik-baik pada diri kita ni. Itu maksudnya. Jangan kita ni rasa bila keluar rumah, alah ada lagi kerajaan ni. Contoh macam Allah beban rasanya, mengalihku sudah kerajaan ni, mengalihku sudah belajaran ni. Contoh, balik-balik juga kan ni. Mengusut banyak orang kita ni. Jadi apabila kita ni melakukan perkara macam itu, maka kita ni punya emosi pun tidak stabil. Emosi kita ni negatif dan sebagainya. Kalau kita ni fikirkan baginda Rasulullah ni berdakwah saja kena kerajaan bah. Kalau sekiranya, contohlah, kalau saya ni berceramah kan, belum pernah kena kerajaan bah. Bukan saya minta-minta, tapi ni orang kita ni, itulah kalau kita ikut sunnah baginda Rasulullah, walaupun apa pun terjadi yang perkara-perkara buruk ke apa, tapi sentiasalah memberikan semangat kepada diri kita sendiri, berfikiran positif. Apatah lagi kalau orang lain, jangan tetani berfikir buruk arah orang lain. Itu contohnya kenapa selalu Her datang kerajaan ni. Dia tahu kan makan tabak ni. Contoh. Jadi maksudnya Ustaz, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bermonolog. Berkata-kata sendiri yang positif, di awal pagi sebelum keluar rumah. Itulah amalannya. Amalan kira motivasi. Kadang-kadang kita ni pun zaman sekarang ni lagi kadang-kadang cara kita ni memberikan memotivasi kepada diri kita ni itu mungkin daripada wallpaper mobile kita ni ataupun posting kita ni. Itu lagi zaman sekarang ni lah. Itulah maksud saya di sini. Jadi kalau kita ni kalau dapat bagilah motivasi arah diri sendiri setiap hari supaya kita ni sentiasa dalam keadaan muhasabah positif. Kemudian seterusnya ialah tidak makan berlebihan. Ini penting ni. Kadang-kadang kita ni bila Intanah melihat makanan nyaman, nyaman makanan tusulnya, ayam panggang, daging kambing,
lamb shank, ribs Macam-macam lah, lagi. Ustaz. Jadi kita ni mau kan semua kan dia tambah. Apa tadi kalau sekiranya kita ni makan di restoran yang berbayar pakai kepala tak? Yang kepala RM20 lagi dia. Kadang-kadang kita ni mahal kum bayar ni habis semua dia entamnya. Sudah kenyang macam kan melatup pun dah sudah perut ni. Jadi kalau tadi ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah ni makan ketika lapar. Satu. Tidak ada jadual sebenarnya. Tidak ada jadual. Kadang-kadang kita ni berjadual kan. Ada sarapan, ada tengah hari. Padahal tengah hari itu belum juga kita ni lapar. Belum juga kering leher kan contoh. Tapi dia nu juga kan. Tapi baginda Rasulullah tipsnya simple saja, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Pasal banyak nih ya punya kekurangannya kalau sekiranya dimakan sampai kenyang bah Daud. Apa kan terjadi tu? Kenyang benar, malas kan. Kan buat kerja pun terjadi bah. Kurang produktif lah. Kan juging pun lagi tiak. Kan jogging tapi perut kenyang cuma itu. Jadi kurang produktif, jadi seorang yang malas dan sebagainya. Kemudian apalagi baginda Rasulullah lakukan yang keenam ialah tidak pernah marah. Baginda Rasulullah ini pernah marah, tapi marah baginda Rasulullah itu bertempat. Bertempat. Kalau sekiranya melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasulullah lah orang yang paling marah. Tapi kalau sekiranya hanya melibatkan ke dirinya sendiri. Sebagai contoh orang musyrikin mengucap baginda Rasulullah, mengucap dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Contoh. Menghina lah. Ini bahasa ketani lah. Apa bahasa ketani ini contohnya? Kalau orang Brunei selalu mengucap mana? Woi, ucap fizikalnya terus. Jadi kalau sekiranya ketani mengikuti sunnah baginda Rasulullah, bila orang mengucap ketani sabar saja. Itu di antara contohnya supaya apa, menjaga kesihatan juga tu. Kalau marah-marah saja, benar tanya orang dulu tu bila kita ni selalu marah lekas tua ni orang kita ni. Lurus bukan saya menyuruh bis kita merhatikan orang yang umurnya muda macam tua, bukan juga. Tapi yang benarnya artinya di sini kalau sekiranya kita ni marah-marah saja, ianya boleh menjejaskan kesihatan kita ni punya fizikal juga, malah mental kita ni juga. Kemudian apalagi sunnah baginda Rasulullah ni gemar berjalan kaki. Ni baginda Rasulullah ni suka benar berjalan kaki ni, dan baginda Rasulullah bila berjalan kaki itu laju tu. Bukan bilang berlari intan tu kalau berlari. Sudah menjadi kebiasaan baginda. Laju. Yang penting laju, kemudian baginda Rasulullah badannya sedikit condong ke hadapan. Style baginda Rasulullah berjalan macam orang turun bukit. Bayangkan sudah jauh laju tapi sedikit ke depan. Bukan bungkuk atau lain tu, kalau bungkuk atau ya Allah. Ini style sedikit ke depan, orang gagas berjalan bah. Bukan dalam keadaan tegak ya. Bukan, sedikit ke hadapan macam mana. Menunjukkan yang baginda Rasulullah itu seorang yang mempunyai visi, seorang yang mempunyai matlamat, macam ada sesuatu kan dicapainya di hadapan sana tu. Itu pun merupakan sunnah baginda Rasulullah dalam menjaga kesihatan. Kita ni bolehlah kalau sekiranya baru-baruan kan exercise sain tanah, bolehlah gunakan secara berjalan kaki dulu. Mungkin 3 km, 4 km dan sebagainya, ataupun cukuplah 20 minit. Kemudian kalau sudah biasa, bolehlah kita berjogging ke, berlari ke dan sebagainya. Kemudian yang paling penting yang ke-8. Yang ke-8 ni, macam mana cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan? Baginda Rasulullah ni mudah memaafkan orang. Wah, bila tadi cakapkan memaafkan orang ni bukan senang sebenarnya. Kadang-kadang kita ni maafkan luaran, tapi dalaman kita ni masih ada rasa dendam atuah. Tapi percayalah intana, kalau sekiranya kita ni mahu hidup kita ni tenang, tenang bah hidup kita ni, mudahkanlah untuk memaafkan orang. Walaupun orang itu pernah membuat kesalahan yang barat arah kita ni dan sebagainya, tapi itu tengahnya kuncinya. Sebab kalau kita ni payahkan maafkan orang, mustahil hidup kita ni kan tenang. Itu kuncinya. Dan kita ni mudah meminta maaf je, walaupun tadi tidak salah. Tadi tidak salah, tapi tadi minta maaf je, minta maaf kalau sekiranya aku ada salah. Itu saja. Dan kita ni ikhlaskan, redha. InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Jadi itu saja insyaAllah akan saya sampaikan mengenai dengan 8 perkara macam mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan baginda Rasulullah, bukan saja fizikal tapi mental baginda Rasulullah juga, dan juga rohani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah ya, banyak sebetulnya telah pun kita ketahui bersama, iaitu ada 8, antaranya sahaja ialah bangun sebelum subuh ya, juga kebersihan ya, mudah maafkan, dan juga antaranya adalah Rasulullah ya berjalan laju juga berjalan kaki ya.
itu antara sifat-sifat dan juga kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikongsikan oleh bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Sebetulnya kita ingin mengetahui lagi jauh secara mendalam lagi mengenai dengan kepribadian, amalan-amalan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ustaz ya. Tetapi memandangkan masa kita amat mencemburui kita ya pada pagi ini. Jadi insya-Allah di lain kesempatan jika diizinkan Allah ya kita bersama lagi pada tajuk yang sama mungkin ya insya-Allah Ustaz. Walaupun sampai pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz kerana telah sudi hadir dan juga mengongsikan ilmu bersama kita pada pagi ini ya. Insya-Allah di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.